Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Selamat datang. And jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Kepada hampa yang dah lama pula dekat aku punya channel, aku ucapkan terima kasih juga banyak-banyak. Semoga hampa semua sentiasa dilindungi Allah, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam rahmat Allah. Alright. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. So, hai hampa semua. Aku kenalkan diri aku dulu untuk hampa yang baru dekat channel aku ni. Nama aku Ika. Alright. So basically dalam aku punya channel ni, aku akan kupaskan pasal cerita-cerita seram yang pernah jadi dalam hidup aku. Bukan setakat sahaja cerita seram, kisah-kisah mistik, benda-benda pelik yang berlaku dekat diri aku and orang keliling aku, apa yang aku pernah lalui. So dalam channel aku ni memang aku akan kupaskan lah, and aku akan share dekat korang lah apa benda yang terjadi. And untuk pengetahuan hampa, aku punya cerita ni semua yang berlaku dalam diri aku. Terpulang kepada hampa sama ada hampa nak percaya ataupun tak. Itu pilihan masing-masing. Aku tak ada hak untuk paksa. And suka aku ingatkan dekat sini, anggap je lah semua cerita-cerita ni adalah hanya satu hiburan semata-mata. Jangan terlampau taksub, jangan terlampau takut. Percaya kuasa yang paling besar dalam dunia ni adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Okay, so dah panjang sangat ni kita boleh tiak. Hari ni aku nak cerita pasal kisah nasi tangas ataupun benda-benda kotor lah. Okay. Benda ni tak adalah terjadi dekat aku, tapi terjadi dalam kalangan orang yang aku kenal. And benda ni pernah lah aku, nak kata aku lalui tu tak lah, tapi aku pernah terlibat secara tak langsung dalam kes nasi tangas ni. Alright. So apa yang terjadi, okay, adalah satu circle orang yang aku kenal ni, which is nak kata kawan ko, saudara mara jauh ko, lebih kurang macam tu lah. Alright. So bapak mereka ni kahwin ramai. Okay, bapak mereka ni kahwin ramai. Bila dah kahwin ramai ni, biasalah kalau bahagian isteri ni mestilah yang muda nak perhatian lebih, yang tua pula akan rasa tak dihargai. Benda-benda tu semua biasa. Masa ni bapak dia kahwin dua lah. Isteri yang ketiga dah diceraikan. Maksudnya isteri yang paling tua dah diceraikan. So tinggallah bini yang nombor 2 dengan nombor 3. Bini yang nombor 2 ni duduk dekat tempat lain disebabkan tak nak sebumbung dengan dia punya madu. So tinggallah yang muda ni je lah dekat rumah. Okay, so yang bini muda ni, biasalah bila bini muda dia nak, kalau boleh nak kontrol semua benda dekat dia. And dia dengki kalau kata suami dia ni bagi duit belanja dekat bini tua lebih ke apa semua kan. So benda-benda tu dah common sangat dalam masyarakat kita. Dalam drama pun banyak kan. Okay. So yang bini tua ni pula, dia dah ada anak yang besar-besar lah. Maksudnya ada anak yang sebaya aku, yang dah umur 20 ke atas lah, senang cerita kan. Anak dia seorang perempuan sebaya aku, and then 2 orang lelaki umur 20 ke atas, tapi aku tak ingat lah umur berapa. So ada adik kecil juga yang masih bersekolah, dalam 3 orang.
And bapak dia orang still lah bagi nafkah kan untuk adik-adik yang bersekolah ni. Dia orang 3 orang ni tak sukalah dengan mak tiri ni. Ceritanya memang tak suka, memang tak berkenan apa semualah. So bapak dia orang ni tak ada lah macam kejam sangat macam dalam drama TV nak buang anak ke apa, tak adalah macam tu. Cuma dia orang ni ceritalah macam dekat bapak dia orang kata setiap kali balik rumah dia orang yang mak tiri dia orang duduk tu rasa tak selesa, rasa panas, rasa bahang apa semua kan. Tapi bapak dia ni cakap cuaca apa semua kan. Ada satu hari tu, ni yang si kakak lah cerita kat aku, yang sebaya aku tu kan, dia cerita kat aku. Dia kata ada satu hari tu dia tak bagi tahu pun dia nak balik rumah tu. Kebetulan dia ada kerja dekat area rumah dia orang. So dia ingat dia nak singgah tidur situlah sebab dia rasa tak selesa nak tidur hotel kan. Maklumlah seorang-seorang perempuan takut lah kot. So dia decide lebih baik dia singgah rumah dia untuk tidur. And then dia sampai-sampai rumah dia bagi salam, tak ada siapa pun dengar. Rumah dia orang ni agak besar, macam rumah dia orang ni rumah lot. Okay, rumah tanah lot, agak besar. And dia orang punya loceng tak ada function lah, macam nak rosak kot. So dia bagi salam, tak ada siapa pun dengar. And then dia kan ada kunci rumah, so dia decide je lah nak masuk rumah tu. Macam biasa lah rumah bapak dia kan. Dia masuk rumah. Dia perasan yang mak tiri dia ni ada macam asapkan rumah. Tahu tak? Asapkan rumah. Tapi dia tak tahu tujuan apa. Cuma dia kata dia masuk-masuk rumah, dia kata dia nampak asap banyak. And then bau kemian. Okay, dia masuk rumah, dia bau kemian. Lepas tu asap banyak lah. Dia carilah mana punca kot lah, macam ada terbakar ke apa kan. Tengok-tengok tak ada pun. So dia perasan mak tiri dia ni yang bakar kemian. Dia tak berani tanya mak tiri dia. And then dia kata bila dia dah terbau kemian tu, dia rasa macam seram sangat. Dia rasa macam meremang bulu roma pun semua. So dia tak jadi nak tidur rumah tu. Malam tu dia terus keluar. Kiranya malam tu dia balik rumah, mak tiri dia tak perasan pun. Okay. Lepas tu esoknya tu pula dia pergi lagi rumah tu. Mak tiri dia ni layan mereka baik lah. Tapi mereka ni tak apa nak suka. Sebab mereka kata nampak macam berpura-pura. Mereka kata macam tu kan. Yang si adik dia ni pula pernah nampak ada kelibat perempuan dalam rumah mereka. Okay. Benda ni dia cerita dekat aku dah banyak kali dah lah. Tapi aku macam ya ke macam tu je lah. Ada satu hari tu dia jemput aku pergi rumah dia. Sebab dia pada buat makan-makan. Dekat rumah dia ada macam home theater macam tu lah. So dia ajaklah aku pergi rumah dia untuk kita orang happy-happy lah kan. So aku pun pergi lah rumah dia. Aku kenal lah mak tiri dia tu sebab dah banyak kali jumpa kan. Kita orang ni agak rapat. So aku dah kenal mak tiri dia tu pun semua. So tak ada masalah lah. Lepas tu aku masuk dalam rumah. Aku ni masuk dalam rumah, aku bau kari tau. Bau mak dia masak kari. So aku macam sedap gila bau kari mak dia masak. Memang sedap gila. Lepas tu aku pergilah dapur. Aunty ni apa semua kan. Aunty masak kari sedapnya. Nak sikit boleh tak? Teringin lah bau kari aunty sedap. Tapi mak tiri dia cakap macam ni, jangan. Kari ni untuk uncle. Kalau nak makan, itu yang aunty masak. Ada masak merah ayam apa semua lah. Aku pun macam okey lah. Tak ada masak kari untuk kita orang. Tak ada. Sebab ni uncle yang minta nak makan kari. Sebab tu lah aunty masak untuk dia je. Yang korang punya korang boleh makan. Itulah. Ada sambal ayam, ada ketan masak siam ke apa benda macam tu lah. Lepas tu aku macam okey lah. Lepas tu dia dah siap-siap masak. Dia tutup lah periuk kan. Lepas tu dia kata kalau Ika nak makan, makanlah dulu. Aunty nak pergi depan, nak kemas-kemaskan meja, nak angkat lauk pergi depan.
So aku cakap, alright aunty. Okay, so aku duduk kat dapur. Niatnya aku memang nak makan lah time tu, tapi aku ni terlampau teringin nak makan kari tu. So aku buka penutup periuk kari tu. Apa yang aku tak sangka, kari tu aunty tu baru masak tau, mak tiri dia baru masak. Tapi bila aku buka, kari tu dah berbuih-buih and bau busuk macam basi. Bayangkan benda tu. So aku macam, serius kan, asal bau basi? Tapi aku macam tak nak lah tegur kan. Aku macam, okay tak apalah, biar je lah kan. Aku tak jadi makan. Okay, time tu member aku tu tak ada sebenarnya. Saudara, lebih kurang saudara jauh kan. Time tu si kakak ni tak ada sebenarnya kat rumah. Tak ada. Kenapa aku cakap KL? Okay, saudara aku ni tak ada masa tu kat rumah. Baru sedap nak cerita. Tadi aku terbawa dengan, maklumlah tadi kan kita bekerja, kita cakap bahasa ibunda, bahasa yalah bahasa yang semua orang faham, bukan ikut slang kita. Okay. Lepas tu aku mesej lah kakak, cakap, weh hang lambat lagi ke? Sebab aku tak selesa duduk rumah ni, hang tak ada. Dia kata aku on the way dah. Lepas tu dia dah balik apa semua dengan adik dia. Lepas tu kami pun dah ada dah kawan 4-5 orang apa semua. Depa ni nak ambil lah nasi nak makan. Okay, nak ambil nasi nak makan lah. Lepas tu pattern si kakak ni, dia suka angkat periuk terus letak atas meja. Masa tu periuk dekat dapur ada 2. Satu hak besar, satu hak kecil. Yang si kakak ni angkat je lah yang kecil ni, bawa pergi depan. Tiba-tiba mak tiri dia nampak, mak tiri dia jerit, "Hey, bukan nasi yang tu nasi yang lagi satu." Dia cakap macam tu. Lepas tu dia kata, tak apalah, makanlah hak periuk kecil dulu kan. Nanti dah ni barulah makan periuk besar. Makan yang periuk besar tu, makan yang periuk besar tu. Yang ni aunty dengan uncle punya, dia cakap macam tu. Lepas tu kawan aku ni dia jadi macam pelik tau. Macam, okey lah kan, tapi kita orang tak adalah syak apa-apa. And dia tak apalah, dah makan pun semua dah settle apa semua. Time tu maghrib. Okay, maghrib. So rumah dia orang ni ada 5 bilik 6 bilik macam tu. And kawan-kawan kita orang ni dah cop seorang satu bilik untuk ada yang berehat, ada yang solat apa semua. Lepas tu aku ni macam, alamak toilet penuh kan, tapi aku pula urgent nak guna toilet time tu. So aku pun macam, aunty boleh tak pinjam toilet, sebab kan dalam main room kan ada toilet kan. Aunty boleh tak pinjam toilet sebab nak terkencing, aku cakap macam tu. Lepas tu mak tiri dia cakap, tak apa, pergi guna masuk je. So dia buka pintu bilik, aku masuk. Aku langkah masuk je. Aku rasa seram gila. Seram yang tersangat-sangat seram. Tapi aku macam, tak apalah, mungkin sebab aku tak biasa dengan tempat tu kan. So aku masuk toilet macam buat tak tahu je lah. Aku masuk toilet apa semua. Lepas tu masa aku keluar, dia orang ni, hampa tahu tak, ada satu cermin yang panjang. Cermin bagi aku selalu panggil cermin badan lah. Kiranya cermin tu daripada kepala sampai ke kaki, yang dia ada kaki, kita boleh pusing-pusingkan dia, boleh tolak-tolak dia apa semua. Okey, depa ada cermin tu dalam bilik tau. Masa aku jalan nak keluar bilik, melintasi depan cermin tu, aku perasan ada lagi satu sosok yang ikut belakang aku, tapi berkain putih. Aku memanglah aku pakai kain time tu, aku pakai telekung lah. Tapi telekung aku warna coklat. Kain yang ikut belakang aku tu warna putih. Aku sebab aku tengok macam ni tau, aku tengok ke bawah, aku tak tengok atas sebab aku tak nak tengok muka. Bila aku nampak putih tu, aku macam terfikir macam, kain putih ni datang daripada mana kan? So aku macam aku bela gila. Atau aku keluar. Masa tu memang aku rasa seram, sejuk gila lah. Lepas tu tak apalah.
And masa tu sebenarnya bapak mereka ni dah start berubah. Makin lama makin berubah, makin lama makin berubah. Duit nafkah dah start tak bagi. Lepas tu yang mak tiri mereka ni pula macam makin lama hidup makin mewah, makin mewah, makin mewah. Oh, nak apa semua dapat, nak itu dapat, nak ini dapat, nak kereta dapat, macam-macam lah. Hidup mewah, tak melekat dekat rumah. Tapi walaupun dia hidup mewah and tak melekat dekat rumah, hari-hari dia akan make sure dia masak dekat uncle. Sampailah satu hari ni, si adik ni balik rumah. Dia balik rumah, dia terus masuk bilik, dia tertidur. Mak dia pula tak perasan, si mak tiri ni tak perasan si adik ni balik rumah. So mak tiri ni macam biasalah, dia punya ni masak apa semua kan. So si adik ni entah macam mana dia terkejut, macam tak tahulah dia mimpi ke apa, tapi dia kata time tu dia macam terkejut and dia terjaga. So dia bangun nak pergi toilet dekat dapur. Dia perasan lah si mak tiri ni tengah masak. Dia tengok je daripada jauh mak tiri dia masak. And then dia perasan satu part yang mak tiri dia ni ada macam buka satu bekas. Bekas tu dibalut dengan kain warna hitam. And dalam bekas tu tak tahulah ada serbuk ke ada apa ke tak tahu. Dia ambil, dia taburkan dalam makanan tu. Alright, dia taburkan dalam makanan tu. So dia macam pelik, ni bahan perasa baru ke apa ke? Tapi kenapa duduk dalam kain hitam? Dia macam terpawai kecil tapi dibalut dalam kain hitam. So dia macam pelik lah, kata tu apa benda? Dia nak tahu tu apa benda. Dia ceritalah benda ni dekat kakak dia, and kakak dia bagi tahu dekat aku. Aku cakap lah, aku tak boleh nak lebih-lebih sebab aku orang luar. Tapi kawan ayah aku adalah yang tukang berubat. Apa kata Hampi? Alright, Hampi ke sana hang tanya. So dia pun decide lah nak pergi jumpa tukang ubat ni lah. Nak kata ustaz, dia tak panggil-panggil dia, dia tak bagi panggil dia ustaz. So kami panggil dia cuma pakcik je lah. Anggaplah aku panggil dia pakcik. Kita orang selalu panggil dia Pak Long, okay? So kita orang pergilah jumpa si Pak Long ni. Bila pergi jumpa si Pak Long ni, Pak Long ni kata bagi nama penuh, nama penuh mak tiri dia, lepas tu dengan gambar. Lepas tu tak apalah, buat aku tak tahulah depa jampi ke macam mana, aku tak tahu. Tiba-tiba si tukang ubat ni, si Pak Long ni, dia keluar daripada rumah dalam keadaan berlari. Kemudian dia muntah semuntah-muntahnya. Kita kakak macam jadi pelik, macam kenapa kan dia muntah-muntah. Kemudian bila si Pak Long ni masuk rumah, kakak tanya apa siapa kan. Pak Long ni kata kan, bapak hang ni dah makan benda kotor banyak sangat dah. Hampa pun sama dah makan benda kotor. Dia pun ni jadi pelik. Benda kotor macam mana kan? Hampa pun ada termakan benda kotor, tapi disebabkan hampa ni jarang balik rumah, hampa jarang lah dapat benda tu. Cuma kalau hampa perasan, hampa ni makin lama makin dah selesa dengan mak tiri hampa tu. Dia pun tanya lah, maknanya bapak kami ni makan benda kotor daripada mak tiri kami lah. Tukang ubat tu kata, dalam tujuan dia nak bapak hampa ni ikut cakap dia je. Tak ada lah niat buruk, tapi dia nak ikut cakap dia je, macam tu lah. Lepas tu dia pun ni macam bagi makan benda kotor macam mana kan. Tak apa, hampa balik, hampa semayang hajat, hampa minta petunjuk apa benda apa semua. Nanti hampa boleh fikir sendirilah, tapi benda yang bapak hampa makan ni memang kotor. So depa ni pun balik depa mimpi yang bapak depa ni muntah benda-benda kotor lah kan. So depa pun macam decide nak cari jalan macam mana nak bawa bapak depa ni pergi berubat. Okay. So pujuk depa katalah nak keluar pergi makan lah, nak keluar pergi mana hala, aku pun tak tahu lah depa pujuk macam mana. Depa ni pun bawa lah bapak depa ni pergi jumpa tukang ubat tu. Okay, pergi jumpa Pak Long kan. So dah bawa-bawa ni,
Pak Long tu bagi minum ayak apa semua. Dia tak cerita apa, Pak Long tu cuma bagi minum ayak apa semua. Bagi-bagi je minum ayak. Dalam 5 minit macam tu, bapak mereka ni muntah. Tak tu muntah aku cerita ni. Bapak mereka ni muntah, keluar berketui-ketui darah, keluar ada rambut-rambut, ada kuku, macam-macam keluar, benda-benda kotor. Bau dia busuk gila, kakak cerita. Bau, nak kata bau bangkai tak bangkai, tapi bau benda busuk lah. Bau najis yang terkepam, terperam. Terkepam. Risau. Okay. So mereka ni agak tak boleh terima dengan bau tu. So bapak dia ni pun dah muntah sampai lembek, sampai muntah keluar ayak saja. Okay. Lepas tu Pak Long ni kata, hampa nampak tak bapak hampa muntah benda kotor? Apa benda yang benda kotor keluar daripada perut dia ni, yang tu lah yang bapak hampa makan selama ni. Dia cakap macam tu. So dia pun buatlah ubat apa semua. Bapak dia ni tak balik rumah 3 hari ke 4 hari macam tu. Depa ni semua pergi tidur hotel. Sebabnya tak nak lah. Sebab kan bapak depa kan baru berubat. So tak nak lah lagi balik rumah lagi. Kalau berubat balik rumah, makan lagi benda-benda kotor kan. So dalam masa 4 hari tu juga, rupa-rupanya mak tiri depa dekat rumah dah jadi sasau. Dah jadi bintik-bintik merah dekat badan. Dah jadi macam-macam lah benda yang tak elok. Bila mereka ni balik rumah, mak tiri mereka ni mengamuk-mengamuk. Mak tiri mereka cakap mereka ni buat apa dekat dia. Tapi memang mereka nampak macam kulit muka dah mengelupas, badan ni bintik-bintik merah, macam alergik apa semua kan. So mereka kata rupa-rupanya memang betul lah mak tiri mereka ni buat kan. Mereka tak sangka. And apa yang Pak Long tu bagi tahu, darah yang berketul-ketul yang bapak mereka muntah tu adalah sebenarnya darah period yang mak tiri mereka punya lah. Makna kata kan kita period, dekat pad mesti ada lekat yang ketul-ketul, yang mana perempuan faham lah. Okay, aku bukan nak sembang kotak, tapi hampa sendiri kena faham. Sebab ni aku nak cerita kat hampa. Okay, so dekat pad tu ada lekat darah yang berketul-ketul. Yang tu lah yang dia ambil, dia keringkan and dia bubuh dalam makanan. Okay. So aku macam tak boleh brain macam mana seseorang tu boleh gamak nak bagi orang lain makan benda-benda kotor daripada badan mereka sendiri. Aku macam, weh, kalau hang lalu kan nak makan benda-benda kotor macam tu kan, hang gamak nak bagi orang makan, hang tak rasa kotor hang. Iyalah, sebab setan kan suka benda-benda kotor kan. So tak ada apa yang pelik pun dekat situ. And pengajaran yang aku nak cerita dalam episod ni, ya aku tahu semua orang kahwin nak bahagia, semua orang kahwin nak laki bini bertolak ansur dengan cakap apa semua. Tapi berbaliklah pada diri kita sendiri. Kita layan laki kita bagus ke tak? Kita layan bini kita bagus ke tak? Kadang-kadang bukanlah aku nak kata tak salah orang yang menyihir tu. Tapi kalau benda tu datang daripada diri kita sendiri, kebanyakan orang akan ambil jalan mudah dengan menyihir orang supaya mereka ni dapat balas dendam ataupun dapat sempurnakan apa yang diorang nak, ataupun dengan cara-cara macam ni lah mereka nak capai impian mereka. So make sure lah bila kita dah berkahwin ke ataupun apa, tak kisahlah, kita ni sentiasa menjaga hati pasangan kita. Sebab bukan setakat pasangan lah, orang-orang luar pun sama. Kita tak tahu orang suka kita ataupun tak, orang ikhlas ke tak dengan kita, ataupun orang berdendam ke tak dengan kita. Alright? Okay, so sampai situ je cerita aku hari ni. Aku minta maaf kalau hampa rasa ada yang kurang enak dengan cerita aku. Macam aku cakap tadi, aku tak paksa hampa untuk percaya aku punya cerita. Anggap je lah ni semua satu hiburan. Alright, jangan terlampau taksub, sebab kuasa yang paling kuat tu kita dah tada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku nak bagi tahu kat hampa, bermula
hari ni, hari yang hampa tengok video ni, aku nak launching. Wow, nak launching. Wow. Okay, aku nak rasmikan dengan bangganya. Dengan bangganya Mami nak merasmikan Mami punya tim, iaitu Seriau Team. Ya, bagikan tepukan. Ya, alright. So, kepada hampa yang berminat nak join dengan tim aku, hampa boleh tekan link Telegram dekat bawah. Aku akan letak link Telegram dekat description. Aku pun ada dalam tu. Kita boleh sembang-sembang. Tapi aku akan reply masa aku free je lah. Kalau hampa DM aku personal pun, insya-Allah aku akan reply. Tapi masa aku free je lah. Aku ni jarang sangat buka Telegram. Tapi kalau aku free, aku pun akan bersembang dalam grup tu. Right? Kalau kata hampa ada cerita seram pun, hampa boleh DM dekat IG aku, ataupun hampa boleh bagi tahu dekat tele aku. InsyaAllah, bila aku dah settle hal nikah aku apa semua, aku akan buat slot untuk cerita serial subscriber. Alright? So, lepas ni, kalau hampa nak tag aku dekat mana-mana, dekat IG ke, tak kisahlah kat mana-mana pun, hampa boleh buat hashtag Tim Seriau, kemudian hashtag Tim Risau. Okay? So, aku pun akan start letak hashtag tu dekat description aku lepas ni. So, lepas ni aku dah tahu dah lah siapa yang buat hashtag tu. Mereka ni memang tim aku yang sejati. Oh, tiba. Alright. So, macam biasa, aku doakan hampa semua supaya dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dilindungi Allah selalu. Jangan lupa untuk like aku punya video, share, and jangan lupa subscribe bagi hampa yang belum subscribe. And please jangan lupa apa, geng? Okay, please jangan lupa untuk tidak tekan button skip waktu iklan. Alright? Okay, geng. Sampai situ je kisah aku. Kita jumpa lagi next time. Alright? Okay, bye. Penat.